Maka persoalan serta persepsi muncul oleh kerana sering berubah kedudukan setelah melihat peta-peta dari lakaran peta abad ke-15 hingga ke abad ke-19. Untuk pengetahuan umum, peta-peta ini boleh diubah pada bila-bila masa jika ada kepentingan. Bermakna peta-peta yang terhasil, kita tidak perlu meletakkan kepercayaan begitu ketaksuban terhadap sesuatu peta kerana ia boleh berubah. Selain ada kepentingan, faktor geografi bumi juga mempengaruhi kedudukan dan luasan landscape tanah tersebut. Peta Gleason yang dikatakan new maps yang standard itu pun mengambil bacaan azimuthal maps projection. Kedudukan peta itu selari apa yang digunakan oleh aku sebutkan tadi, kerana bacaannya mengikut kiraan kedudukan bintang di langit, atau kita gelar peta itu azimuthal projection. Bukankah itu peta flat earth? Peta azimuthal itu sebenarnya mempunyai sudut bacaan dari luasan bumi yang membulat serta bacaan bintang-bintang di langit. Maka dengan membaca kedudukan ini, kita tidak akan tersasar atau tersesat. Sebab itu para navigator terdahulu, terutama alam Melayu, mahir dalam membaca alam sekeliling semasa melakukan pelayaran, atau kita gelar ini adalah ilmu falak tanpa menggunakan alat bantuan. Walaupun penciptanya dari kumpulan bumi data dan kemudian golongan komuniti mereka mengakui peta itu adalah peta flat earth, tak menjadi masalah sama ada itu data atau globe maupun sfera. Tapi itu bukan menunjukkan bahawa bumi ini datar, kerana bacaan peta tersebut jelas menunjukkan kiraan azimuthal projection. Kita gunakan peta azimuthal projection adalah tujuan yang berkaitan seperti aku katakan tadi. Selain peta yang standard digunakan pakai oleh navigator itu, peta yang sebenar yang betul-betul tanah dan kedudukannya boleh kita rujuk apa yang ada pada bulan. Dan di belakang aku ini adalah blue supermoon. Kelihatan lopak-lopak yang ada di bahagian permukaan bulan ini adalah kita panggil peta pada bulan, atau dalam bahasa Inggerisnya map on the moon. Dan map on the moon ini peta yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada manusia. Mungkin dari sudut itu cuma kita perasan ataupun tidak, wallahu alam. Tapi inilah yang dikatakan map on the moon. Sebahagian daripada map on the moon pada bulan ini menyamai apa yang terdapat di bumi, iaitu ini adalah map yang dihuni oleh manusia, dan di kelilingnya itu terdapat Antartika. Dan di bahagian sebelah sini pula, bahagian yang jarang manusia sampai di sini,
hanya 2 orang yang melepasi bahagian ini. Sama ada kebahagiaan ini adalah yang dikatakan alam gaib ataupun tanah tandus yang berwarna putih dan berbentuk gunung-gunung, begitu juga yang berupa ais. Mungkin inilah ada bahagian-bahagian ini. Kita akan dapat lihat map on the moon ini kedudukannya berubah-ubah. Sama ada bulan ini berputar ataupun tidak. Korang boleh lihat pada pool yang terdapat pada bulan ini. Kadang-kala dia ke sini, kadang-kala dia di atas, kadang-kala dia sebelah sini. Begitulah keadaan bulan itu berputar. Begitu jugalah apa yang ada pada bumi, sebahagian saja yang kita boleh lihat. Kita tidak boleh melihat sepenuhnya. Samalah dengan bulan ini. Di sebalik bulan itu kita tak dapat tahu. Ya, mungkin kita katakan itu adalah yang dikatakan rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang manusia sendiri pun tak mengetahuinya. Dan itulah yang dikatakan alam gaib. Sama ada syurga dan neraka itu adalah di sebalik pada bahagian yang terpapar ini. Kita tak pernah lihat permukaan bulan ini yang lain daripada ini. Kebanyakannya permukaan di sebelah sini saja. Dan yang ini adalah seperti yang aku cakap tadi lah, di awal-awal video yang aku katakan, bumi seperti mata. Nak tengok betul atau tidak ia seperti mata, rujukan peta ini menyamai dengan mata kita ataupun mata-mata yang lain. Mata hitam sampailah ke anak mata kan, ataupun mata color biru sampai mata hitam, dan ada di dalam tu bahagian pool dia. Mana itulah macam kanta yang kita boleh lihat. Samalah. Di belakangku ni adalah sekeping peta dunia yang ada pada skrin sekarang ini. Dan ini adalah peta dunia yang bukan standard. Kenapa aku cakap ini peta dunia yang bukan standard? Sebab kalau kita tengok pada lakaran ini, dia menunjukkan bumi ni bukan gelap lah. Itu salah satu faktor. Faktor yang lain, kalau sekeping dijadikan sekeping peta ini, dunia ini, maka kita akan lihat tiada belahan dunia itulah. Cuma yang kita boleh dapat tahu Asia, Europe dan Amerika Utara. Nampak macam 3. Tapi sebenarnya terjadinya siang dan malam itu adalah membelah kepada bahagian 2 benua. Jadi di mana belahan bumi itu? Di bahagian Asia dan mengenai garisan inilah kurang macam tu dia punya belahan dunia yang aku boleh ceritakan kat sini lah. Dia kalau ikutkan peta yang standard itu, korang boleh lihat di Google, type saja peta dunia standard, maka korang akan dapat satu keputusan menunjukkan peta dunia yang lingkaran pada peta dunia itu ada garisan berwarna merah, maka itu adalah peta dunia yang standard. Seperti apa yang aku pernah ceritakan pada korang dalam siri video kedua yang lalu, yang aku akan ceritakan tentang kedudukan peta dunia ini sama ada betul ataupun tidak. So mari kita lihat apakah kedudukan peta ini betul ataupun tidak.
you.